Okay, hai, Assalamualaikum. Kali ni saya Fisha bersiaran daripada Pearl Homestay Country Garden, Johor Bahru. Okay. Ni tengok siapa yang ada di sebelah saya hari ni. Okay, ni nama dia P10. Periuk smart cooker P10. Okay, salah satu produk kuku lah. Hari ni kita nak share tentang apa istimewanya P10 dan cara-cara penggunaannya. Okey, smart cooker P10 ni berbeza daripada pressure cooker yang lain lah. So nanti kita akan terangkan apa bezanya P10 dengan dengan pressure cooker yang lain. Okey, first sekali kita on kan, sebab P10 ni satu-satunya pressure cooker yang boleh bercakap. Okay, dia ada voice navigation yang membantu kita pilih function-function yang ada. Dan lah, okay, sekejap Hello, this is Cuckoo, voice guide. Hello. Okay, dia kata hello. So, salah satu perbezaan yang paling ketara adalah P10 ni ada voice navigation. Voice navigation so tak ada dekat pressure cooker yang lain. So kalau orang tanya apa bezanya pressure cooker dengan smart cooker P10, so salah satunya memang sebab dia boleh bercakap. Okay, so kat sini P10 ni dia boleh memuatkan lebih kurang 10 pot beras lah, dan juga lebih kurang 1.8 liter capacity pot dia. Okay, ni cara nak buka dia. Okay, kat sini daripada lock kepada unlock, and then dia ada teknologi hidrolik, so dia boleh buka dengan sendiri. So kita tak perlu push dia untuk buka lah. Okay, so inilah pot dia. Pot dia ada so ni yang saya baru basuh. Okay, kita nak keluarkan pot dia. Boleh membuatkan dalam 10 pot beras. Itu dia punya capacity lah 1.8 liter. Okay, ini maksudnya bila kita memasak, time panas tu kita boleh terus angkat je, sebab yang kat sini dia tak panas. Okay, ni dia ada ukuran. So nak masak nasi dah tak perlu ukur pakai jari lah. So kat sini nanti ikut je, ada sukatan. Sebab dia ada beberapa function lah. Satu untuk sushi, untuk masak sushi ada ukuran dia, ada sukatan dia, dan masak nasi biasa pun ada sukatan dia. So kita just follow je. So, okay, ni tempat wak panas dikeluarkan. Salah satu antara perbezaan pressure cooker dan juga smart cooker ini adalah wak panas dia dikeluarkan secara automatik. Kalau pressure cooker biasa, kita perlu selepas makanan dah masak, kita perlu keluarkan wak dia tu secara manual lah. Maksudnya kita terpaksa guna tangan ke ataupun senduk ke untuk keluarkan wak dia. So kat situ pun kadang-kadang kalau tersalah buat, wak panas tu kena pada jari lah kan. Okay, so ini adalah salah satu safety features P10. Wak panas akan dikeluarkan 3 atau 4 minit sebelum makanan tu siap dimasak. So kita tadi ada suara, ada voice navigation. 4 minit sebelum masakan tu siap, dia akan maklumkan steaming proses akan bermula sebentar lagi. And then bila nak keluarkan tu, dia akan cakap, okay, dia akan start sekarang. So pada masa tu kita dah beware lah. So kita tak adalah taruh muka ke atas ni ke kan. So salah satu safety features dia. So by the time masakan tu siap, kita boleh terus buka sebab wak panas tu dah dikeluarkan secara automatik. Okay, kemudian kat sini dia ada function untuk keep warm ataupun memanaskan. Sini kita tekan je. Kalau kita nak biarkan makanan tu panas, kita just tekan yang keep warm ataupun untuk
preheat lah. Okey. Kemudian sini ada time. Bila kita nak setting untuk memasak, kita boleh set timer seperti mana yang kita nak. Okey. Kat sini adalah selection menu. Multi-cook. Set cooking time. Okey, dia ada White rice. white rice. So maksudnya kita nak masak nasi dengan cara yang biasa. So dia akan lama sikit lah. Kemudian dia ada White rice. Turbo. white rice turbo, maksudnya dia masak nasi dengan lebih cepat. Dia guna eco pressure punya teknologi. So nasi akan masak dalam tempoh yang sekejap lah. Okey. Gaba rice. Set germinating time with time button. Then press cook button. Gaba rice ni dia sejenis masakan nasi. Kalau biasanya di Korea atau Jepun lah, diorang suka makan gaba rice ni. Gaba rice ni kita gunakan beras perang. Beras perang yang direndam selama 15 atau 20 jam. Sebab dia nak gaba rice ni, kalau you all baca, cuba try Google, gaba rice ni bila dia direndam selama 15 atau 20 jam tu, dia akan keluar macam satu tanduk yang kecil. So, tapi kena guna brown rice lah, beras perang. So gaba rice ni sangat bagus untuk pesakit, diabetes, darah tinggi. So dia macam boleh kontrol gula dan ada nutrien yang banyak lah. So kurangkan karbo, dia kurang karbo. Tetapi 5 atau 20 jam tu you all kena tukar air setiap 4 jam. Sebab kalau tak kan macam biasanya kalau kita rendam beras, so dia akan jadi masam kalau kita biarkan dalam tempoh yang lama. So that's why kita kena tukarkan dalam setiap 4 jam. 4 jam tukar air, 4 jam tukar air, sehinggalah dia capai 15 atau 20 jam. Itu untuk mendapatkan khasiat gaba rice tu. Tapi dengan P10, kita tak perlu pun nak rendam beras perang tu selama 20 jam. Tak perlu pun nak tukar air setiap 4 jam. Kita boleh terus gunakan function gaba rice ni untuk mendapatkan khasiat gaba rice yang beras perang yang bertanduk tadi tu. Dia ada satu term lah, so saya just guna perkataan tanduk. Kalau you all Google, dia akan keluar macam tanduk kecil je dekat beras perang tu. So itulah keistimewaan P10 yang tak ada pada pressure cooker yang lain. Okay, seterusnya kita ada Sushi rice. sushi rice. Sushi rice ni biasanya kalau orang Jepun, orang Korea ke, dia akan suka makan nasi yang macam berpulut sikit kan, yang macam lembik yang berlekit tu kan. So itu adalah function yang ada, salah satu function yang ada pada P10. Jadi kalau kita nak masakkan pulut pun kita guna function sushi rice ni. So sekarang ni nak masak pulut kuning ke, nak masak kuih seri muka ke, nak masak pulut, nak masak nasi dagang, dah tak perlu kukus. Tak perlu kukus 2 kali. Just guna function sushi rice. Okey, itu keistimewaan P10. Tak ada pada pressure cooker yang lain, insya-Allah. Okey. Seterusnya Multi-cook. Set cooking time with time button. Then press cook button. multi cook. Multi cook ni maksudnya kita nak pelbagai jenis masakan lah. Kita nak buat rendang ke, kita nak buat nak masak menumis ke, sambal ke, kita boleh guna multi cook. Multi cook ni boleh digunakan dalam 2 keadaan. Sama ada kita nak kita nak buka penutup ni ataupun kita nak tutup. So maksudnya kalau tutup tu kita taruh semua bahan, taruh je semua, lepas tu kita set time. So kita akan buka bila masakan dah siap. Itu adalah multi cook. Jadi kalau kita nak masak masa buka, kita just buka penutup, kita setkan tadi safety dia ni kepada lock. Sebab selagi tak set pada lock, dia akan tak masak. Dia tak akan mulakan proses memasak tu. Okay, so unlock. So kita masak lah. Nak tumis ke, nak masak kicap ke, masak sayur ke, sayur lemak ke, boleh. Maksudnya kita nak tutup boleh, nak buka pun boleh. Tak ada masalah. Ikut kesesuaian dan apa yang kita selesa lah. Okay, kita tutup sebentar. Kemudian Sushi rice. kita ada porridge. Adjust the water amount according to the marking. Porridge ni pun tadi dalam sukatan ni pun ada sukatan untuk kita buat bubur. Maksudnya kita masukkan beras berapa pot, kita ikut sukatan. So dia akan dapatkan tekstur yang terbaik untuk bubur.
So yang ni kita just tinggal. Kalau tak kalau kita nak masak dengan periuk biasa, kita kena make sure kena kacau. Nanti air tu habis, air kena tambah air. Kalau tak nanti hangus. So dengan pitan ni tak perlu lagi nak kacau all the time. Just masukkan ikut sukatan tu. So that's it. Tak perlu nak tambah-tambah air. Tak perlu nak buka sekejap, nak buka nak kacau, tak perlu. So buka bila dah siap saja. Okay. Baby food. Baby food. Baby food ni special. Dia baby food ni dalam kotak ni dia ada sekali resipi untuk baby food lah. So dia akan memasak dalam kaedah yang slow cooker yang boleh mengekalkan nutrien makanan tu, and then bila dah masak just boleh lenyek-lenyek je. Tu special dia. Tak ada, bukan dia terus blender, tak. Dia tekstur dia tu boleh terus lenyek-lenyek dan boleh kita bagi makan kepada baby. So special. Special kalau pressure cooker biasa you kena set sendiri. Okay, dengan ni you tahu dah siap. Dah ada resipi pun. Resipi dia pun memang sedap. Okay. Next. Fermenting bread. Press the set button. Okay, dia fermenting bread. Maksudnya bila kita dah buat roti, kita nak bagi dia kembang, so masuklah dalam ni. Masuk je lah dalam pitan ni. So tak perlulah nak tunggu 2-3 jam sehingga roti tu naik. Tak perlu nak letak atas oven, tak perlu. Just masukkan dalam ni, dia akan kembang elok. Lepas tu dah boleh bentukkan bentuk roti yang kita suka. Okay, and then roti tu pun boleh bakar dalam ni. Kalau nak buat yang seketul boleh bakar dalam ni. Nak buat yang kecil-kecil pun boleh, tak ada masalah. Boleh guna. Sebab dia ada function Oven. Select oven. Time with time button. Then press the cook button. Oven ni pun kita boleh set time. Boleh juga buat secara kita buka penutup ataupun kita tutup. Dia macam ada konsep air fry juga. So kalau nak masak, nak menggoreng ke apa tanpa minyak, kita just guna yang oven ni. Biasanya kalau kita ni kita akan buka lah. Kita akan buka penutup kalau nak guna konsep yang air fry tu. Okay. Ni macam biasalah kalau nak grill, kalau nak bakar kek, kalau nak buat puding roti, guna function oven. Okay. Automatic sterilization. Okay, next function ni adalah auto clean. Auto clean ni dia untuk nyah bau dan nyah kuman. Maksudnya kalau kita dah masak macam-macam, lepas tu kita nak masak dessert, kita risau bau tu akan mempengaruhi dessert kita, and then kita boleh buat auto clean. Auto clean ni kita masukkan air, maksudnya kita masukkan air, kita tekan function auto clean ni, so pitan akan buat proses pembersihan ni secara automatik. Kita tahu dia panggil, dia kata dah siap, is complete, dah siap. So kita just tinggal je. So kat sini bila kita nak start, kita dah pilih function, kita tekan yang pressure cook. Start ni kat sini. Kita pilih lah. Maksudnya kita start lah. Okay. And then kalau macam kita nak cancel, dia ada butang cancel. Sama ada butang cancel ni ataupun kita just unlock atau unlock yang tutup ni lah. So nanti dia punya wap dia akan dikeluarkan. Okay. So inilah dia pitan kesayangan saya, dan saya yakin kalau you all miliki pitan, you all akan sayang dia juga. Memang dia sangat bermanfaat, boleh membantu memudahkan kerja-kerja memasak di dapur. Kita masak ni pun selama saya gunakan pitan ni, maksudnya saya dah jarang gunakan dapur gas saya. So dapur gas saya pun dah kurang berkicau, especially kalau kita nak masak sambal. Masak sambal paling tak suka masak sambal sebab dia akan mengecik-ngecik satu sampai dinding ke apa semua kena kan. Dan kena dekat tangan kita kan. Tapi dengan pitan, kita just masukkan bahan-bahan tu. And then bila kita dah masukkan, kalau kita nak tumis dulu pun boleh, kita nak terus multi cook pun boleh. Kalau kita tumis dulu, dan kita cancel, kita buat multi cook, kita set time, kita tutup. Dan bila dah complete, maksudnya kita punya sambal tu memang dah siap garing lah, maksudnya dah masak. So kita tak perlu nak kacau setiap masa. Ini yang best sangat. Ada pitan, dapur dah tak berkicau. Okay, apa lagi kita nak share? Ini ni kat bentuk dia. Bentuk dia bukan bulat, dia macam lonjong. So dia sangat cantik, sangat presentable. Kalau kita nak taruh atas meja pun, meja hidangan pun tak ada masalah.
So sebab dia cantik, memang cantik. Memang you all akan suka sangat dengan P10. Okay, that's it. Rasanya kita dah jelaskan semua apa itu P10. So mungkin kita nak explain sikit dari segi harga. Harga dia sangat berpatutan you all, serendah RM2.34 sahaja sehari. Tak terasa pun kalau kita beli nasi lemak ke, kita beli kuih pun dah, untuk sarapan pagi pun kadang-kadang ada RM5-6 lah. Itu saya lah, kalau saya sarapan di JB ni memang itulah range harga. Tapi maksudnya dengan RM2.34 memang tak terasa pun setiap hari untuk kita invest memasak untuk family tersayang lah. Dan jimatkan masa. Sekarang ni bila balik kerja, walaupun saya balik kadang-kadang dah pukul 6 lebih, kita just masukkan bahan-bahan dan saya tinggal mandi, solat, settlekan anak, nanti makanan dah siap. Masak nasi kan, masak nasi asing. Sebenarnya ini pun boleh masak nasi kat sini. Tapi bila kita nak masak, so masak nasi dekat periuk biasalah. So boleh. Maksudnya kalau nak masak nasi, salin ke, dah masak lauk, and then salin lauk tu masak dekat sini, tak ada masalah. So memang you boleh guna satu je. Sebelum ni saya guna air fry, sebelum ni saya guna oven, tapi dengan adanya P10 saya gunakan satulah P10. So kalaulah saya jumpa P10 sebelum saya beli yang lain tu, alangkah lebih menjimatkan. Okey, harga dia RM2.34 sehari bersamaan dengan RM70 sahaja sebulan. Okey, memang tak terasa. Dia RM70 tu untuk tempoh 24 bulan sahaja. Kalau nak beli cash pun tak masalah. Beli cash sama ada dengan debit card ataupun credit card, RM1,500 sahaja. Okay, that's all rasanya untuk kita memperkenalkan P10 yang super awesome ni. Memang sangat best sangat-sangat. Memang tak rugi you all beli, tak rugi untuk masak untuk family, tak rugi untuk invest masak dengan air tangan kita untuk family, insyaAllah. Sebab dia sangat menjimatkan masa, menjimatkan ruang dan juga menjimatkan duit. Jangan risau, dia current tak tinggi. Current so far dengan yang saya pakai sebulan lepas dengan ni sama je, lebih kurang je. Tak adalah pakai P10 terus naik mendadak RM50, tak ada. So rasanya memang berbaloi-baloi lah untuk cuba. Okay, that's all. Thank you for watching. Nanti kita jumpa lagi Okay, thank you.